menjadi sebahagian daripada mereka yang berusaha untuk mencegah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Jasri Raznizar bin Iriansa, pemegang kad metrik bernombor D2019-1088-873. Baiklah, hari ini saya akan mengupas sedikit sebanyak tentang satu isu yang hangat diperkatakan di negara Malaysia, iaitu gangguan seksual. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan gangguan seksual? Gangguan seksual ini merupakan satu perbuatan lucah yang dilakukan dengan sengaja, tidak diminta, tidak dikehendaki dan tidak direlakan oleh seorang mangsa. Gangguan seksual ini boleh dikategorikan sebagai satu ancaman yang boleh menyebabkan berlakunya persekitaran bekerja yang tidak selesa untuk rakyat-rakyat di negara kita. Kenapa berlakunya gangguan seksual ini? Mesti ada sebab-sebab tertentu. Tarikan fizikal dan personality merupakan faktor utama yang menyebabkan berlakunya gangguan seksual di negara kita. Wanita yang berwajah cantik lebih cenderung diganggu berbanding dengan wanita yang kurang cantik. Selain itu, potongan badan wanita yang menarik dan wanita yang mempunyai perwatakan moden lebih cenderung diganggu berbanding dengan wanita yang biasa-biasa saja. Kuasa juga boleh dilihat sebagai satu faktor untuk yang menyebabkan berlaku gangguan seksual ini. Sebab ini berlaku sebab kebanyakannya dalam hierarki organisasi, sesebuah syarikat itu meletakkan golongan lelaki di kedudukan yang lebih autoriti berbanding golongan perempuan. Hal ini menyebabkan golongan lelaki mempunyai kuasa yang tinggi lah. Maksudnya macam jadi manager macam tu kan, CEO apa semua kebiasaannya adalah golongan-golongan lelaki. Hal ini menyebabkan mereka cuba untuk mengambil kesempatan, mengambil kepuasan terhadap golongan-golongan bawahan mereka. Situasi seperti ini sering berlaku ya apabila seorang lelaki yang mempunyai kuasa mengambil kesempatan tu dengan cara dia mengugut golongan bawahan dia macam perempuan kan. Dia ugut pekerja dia untuk tidak memberi insentif yang baik sekiranya tidak melayan hawa nafsu dia, macam tu lah. Faktor seterusnya yang menyebabkan berlakunya gangguan seksual di negara kita adalah perbezaan hormon. Mengikut teori biologi, gangguan seksual berlaku disebabkan oleh perbezaan hormon antara lelaki dan perempuan. Komponen hormon lelaki yang menyebabkan mereka mempunyai rangsangan seks yang lebih tinggi daripada wanita. Perkara tersebut akan menjurus mereka sehingga terlibat dalam tingkah laku yang bersifat gangguan seksual. Isu gangguan seksual di negara kita semakin berleluasa. Oleh yang demikian, kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab perlulah mempraktikkan pelbagai cara yang wajar untuk kita mengatasi gangguan seksual ini daripada terus berleluasa. Salah satu penyelesaian untuk mencegah dan mengatasi masalah gangguan seksual ini daripada terus berleluasa di negara kita adalah dengan mewujudkan polisi gangguan seksual. Pekerja haruslah sedar dan faham tentang apakah gangguan seksual. Syarikat khususnya perlu menyediakan satu polisi di dalam syarikat mereka tentang anti gangguan seksual. Mereka perlu diberikan contoh-contoh gangguan seksual yang boleh berlaku di tempat kerja agar mereka lebih memahami sifat sesebuah polisi. Polisi tersebut juga sepatutnya dapat menerangkan bahawa tindakan itu tidak akan diterima di syarikat tersebut dan tidak akan membalas dendam terhadap seseorang yang telah membuat aduan mengenai gangguan tersebut. Selain daripada itu, mewujudkan persekitaran anti gangguan seksual juga boleh mengatasi masalah gangguan seksual ini daripada terus berleluasa. Apabila wujud kes-kes gangguan seksual di tempat kerja, syarikat harus mengendalikan dakwaan gangguan seksual dengan bijaksana dan terhormat, tetapi tetap mengekalkan ketegasan dan keseriusan menangani masalah ini. Siasatan perlu sentiasa dikendalikan secara profesional dan tiada aduan yang akan diketepikan. Majikan boleh didakwa jika terlibat dalam gangguan seksual dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Cara yang seterusnya untuk mengatasi dan mencegah gangguan seksual ini
adalah dengan berpakaianlah dan bertindak dengan sederhana. Berpakaian seksi boleh menggalakkan kepada berlakunya gangguan seksual. Contohnya berpakaian jarang dan mencolok mata ke tempat kerja sehingga mendedahkan tubuh badan amatlah tidak wajar. Sekiranya gangguan seksual berlaku dalam situasi dan keadaan seperti ini, mangsa sememangnya tidak bersalah, tetapi adalah lebih baik sekiranya mangsa berpakaian dengan cara yang lebih sopan agar tidak menyebabkan lagi berlakunya gangguan seksual ini.